Okey, salam sejahtera. Kita akan sambung haba pembakaran, haba yang terakhir untuk topik termokimia. Okey, mula-mula saya akan tunjuk gambar ini. Saya nak awak fahamlah bagaimana nak handle haba pembakaran. Okey, inilah bahan radas yang kita pakai untuk haba pembakaran, iaitu kita kena pakai bekas kuprum atau tin kuprum. Lepas tu termometer, tuang air ke dalam, air tu maksimum 200, minimum 100. Okey. Lepas tu kita letak lampu pelita, pelita, okey, spirit lamp. Lepas tu ada tuang alkohol yang kita nak hitung haba pembakarannya dalam pelita. Lepas tu bongkar kayu supaya dia rapat dekat tin kuprum. Lepas tu ada pengadang angin supaya haba tak hilang banyak. Okey. So di sini kita pakai bekas kuprum. Okey, macam kita tahu kuprum adalah konduktor haba yang paling bagus. Okey, tin kuprum adalah konduktor haba yang paling bagus. Maka kita pakai tin kuprum. Lepas tu kedua, kita tak pakai kasar dawai, wire gauze. Sebarang pembakaran guna Bunsen burner, kita akan pakai kasar dawai, betul? Tapi kali ini tak pakai. Kita letak segitiga tanah liat saja. Segitiga tanah liat memang bentuk dia segitiga lah. Okey, untuk lapik supaya you punya kuprum boleh letak di atas segitiga tanah liat. Lepas tu api direct kepada bekas kuprum. Okey, semua kerja-kerja ini guna pengadang angin, pakai bekas kuprum, pakai segitiga tanah liat, semua ini untuk mengurangkan haba hilang ke persekitaran. Okey, sebab you bakar macam ini, haba akan hilang. Okey, haba akan hilang. So, semua kerja-kerja ini, tindakan ini untuk mengurangkan haba hilang ke persekitaran. Okey, maka letak bongkar kayu pun sama. Bagi tinggi supaya api ini terus bakar bekas kuprum. Dan bekas kuprum adalah konduktor haba yang baik, maka haba akan masuk ke dalam air. Okey, so di sini kita ada satu anggapan perlu buat. Perlu buat satu anggapan, iaitu semua haba yang dikeluarkan oleh pembakaran api etanol ini, dari etanol, 100% masuk ke dalam air. Kena buat anggapan macam ini. Baru boleh hitung haba pembakaran. Kalau tak, haba ini mungkin hilang ke sini, mungkin hilang ke kanan, kiri, semua hilang. Hilang ke sekeliling. Okey? Maka kita kena buat satu anggapan, sekali lagi saya tegaskan, semua haba yang dikeluarkan oleh api daripada pembakaran etanol masuk ke dalam air. Maka kita sukat air, dapatlah perubahan suhu yang betul lah. Okey, so itu yang gambar raja inilah menunjukkan haba pembakaran. So adakah ini terbaik untuk buat haba pembakaran? Tidak. Tidak. Sebab banyak haba hilang ke persekitaran. So nilai yang kita dapat ini selalunya jauh beza daripada nilai teori. Okey, so di makmal kita buat cara ini jauh beza dia. Okey, sebab banyak haba dah hilang. Okey, even you pakai bekas kuprum pun masih ada haba hilang. Okay, kalau you pakai beaker, salah lah. Beaker lagi teruk. Bakar berapa lama, air pun belum lagi sejuk. Sorry. Air pun belum lagi panas. Dia masih sejuk kalau you pakai beaker. Sebab beaker banding dengan kuprum, kuprum lagi bagus dari segi konduktor haba dia. Okey, so ini gambar raja bagi tahu kita. Okey, sekarang kita nak tengok persamaan kimia. Okey, yang pertama. Okey, etanol. Etanol C2H5OH dengan oksigen, pembakaran lengkap. Ini pembakaran lengkap. Okey, so cara nak seimbang, kita dah buat PBL kita. Pastikan semua dah okey. Cara seimbang tu guna coklat.
C dulu. C dulu. 2. Sebab C 2. H kemudian 5, 6. 3 darab 2, 6. Okey, kemudian last O. O kita ada 4, 2 darab 2, 4. 4 dengan 3, 7. 7 sini ada 1, maka kita perlu 6. Okey, so C2H5 OH tambah, okey, bertindak balas dengan 3 mol oksigen menghasilkan 2 mol karbon dioksida dan 3 mol air. Okey, itu yang untuk persamaan kimia. Okey, haba nanti saya tunjuk, haba pembakaran nanti. Okey, pemerhatian, inference nanti. Okey, bilangan mol di sini. Okey, bilangan mol di sini kita kena buat jisim bahagi jisim molar. Okey, saya tunjuk semula gambar ajar dia. Okey, you tengok. So sekarang kita mula nyalakan api. Lepas tu mula nyala api, lepas tu haba akan masuk ke air. So air akan jadi panas lah. Lepas tu suhu dia naik. Dia exothermic, haba yang dibebaskan. Dia naik. Lepas tu di sini sebelum pembakaran you timbang dulu. Lepas tu selepas pembakaran you timbang sekali lagi. Maka you akan tahu berapa banyak etanol telah digunakan. So itu adalah jisim lah, jisim etanol untuk gunakan. Okey. Maksud dia kita timbang dulu, lepas tu baru bakar, lepas tu timbang sekali lagi. So kita akan tahu berapa banyak jisim digunakan. Okey, saya nak tanya awak. So di sini jisim etanol per liter ini sebelum pembakaran banding dengan selepas pembakaran, mana jisim yang lebih tinggi? Sebelum ke selepas? Sebelum, sir. Yes, Sebelum. sebelum lah. Mestilah sebelum. Sebab sebelum you bakar, mestilah banyak. Selepas you bakar, dia akan jadi kurang. Sebab banyak sudah tukar kepada api. Masuk ke dalam air haba. So itulah maksud dia haba pembakaran. Okay, so jangan salah. Dia mesti sebelum, before combustions, minus after combustions. Selepas pembakaran sudah jadi kurang punya. Kalau tak erti, you ambil besar tolak kecil je. Itu je. Okay, nilai besar tolak nilai kecil. Sama macam theta, besar tolak kecil. Okay, lepas tu baru tentukan delta H negatif atau positif. Tapi di sini confirm. Mesti suhu naik. Mana ada orang bakar air itu semakin sejuk punya. Mestilah semakin panas. Okay, ya. So di sini bilangan mol dia kita kena ambil jisim bagi jisim molar. Kita kena tahu berapa banyak. Okay, so di sini 46.3, ini roughly lah saya buat 46. So bahagi etanol C2. C2 24, H5, O 16, H1. Jisim bahagi jisim molar. So saya dapat 0.0065 mol. Panjang lagi belakang tu. So kita ambil 4 titik perpuluhan sahaja. 4 titik perpuluhan. 0.0065 mol. Okey. So ini untuk mol. Okey, kemudian jisim lalutan dia. M. Okey, M di sini kita dah tak boleh ambil etanol. Sebab kita sudah buat satu anggapan. Anggapan haba itu masuk ke dalam tin kuprum 100%. Maka kita anggap air itu boleh digunakan untuk sukat haba. Okey, so isi padu air 100 darab dengan ketumpatan dia bagi 1. Okey. $100 gram. Okey, ini cara saya tunjuklah untuk awak nampak sebenarnya darab ketumpatan dapatlah G. Sebab isi padu sentimeter kubik. Lepas tu ketumpatan gram sentimeter minus 3. So cm3 potong dengan cm tolak 3. Tapi masa jalan kerja, you tak payah tunjuk unit. Unit hanya di hasil sahaja. Di jawapan sahaja. Okey. Kemudian Q sama dengan MC theta. Sudah boleh ganti. M 100. Theta 4.2. Okey.
sorry, C 4.2. Theta 48 tolak 28. Ambil dari soalan. Tinggi 48 tolak 28. So dapat 8400 joule. Atau 8.4 kilojoule. Itu Q. Haba yang dibebaskan. Okey, haba yang dibebaskan Q. Okey, kemudian kita tahu daripada soalan ni 0.0065 mol dia sudah membebaskan 8.4 kilojoule. So, 1 mol berapa kilojoule? Okey, ini yang sentence nanti dalam body saya tunjuklah. Okey, so boleh terus 8.4 bahagi 0.0065. Terus dapat jawapan. Atau matematik. Guna matematik, nisbah. Okey. So question mark ini akan jadi 8.4 bahagi 0.0065. Samalah, dapatlah jawapan dia. Okey ya. Okey, sekarang kita masuk ke handout kita. Okey, tengok. Okey, persamaan kimia C2H5OH tambah 3O2 sama dengan 2CO2 tambah 3H2O. Okey, haba yang dibebaskan tak payah perubahan haba sebab dia tak ada exo-endo, dia mesti exothermic. So terus haba yang dibebaskan apabila 1 mol etanol dibakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Okey, pemerhatian dia, bacaan termometer meningkat. Kenapa? Sebab haba dibebaskan. Menjadikan termometer itu dapat haba lebih, so dia meningkat. Atau tindak balas exothermic. Bilangan mol C2H5OH sama dengan jisim bahagi jisim molar. Jisim dia berapa? 46.3 tolak 46. 46.3 tolak 46. Jisim molar dia C2, 2 darab 12, H5, 5, O, 16, H1. Jisim molar. Ambil dari sini. Okey, ikut formula dia. So jawapan dapat 0.0065, belakang ada banyak lagi titik perpuluhan. So kita ambil 4 titik je lah. 1, 2, 3, 4 titik perpuluhan. Jisim lalutan dia M sama dengan 100 darab 1. Dapat 100 gram. Iaitu ambil yang air. Mengapa ambil air? Sebabkan kita dah buat anggapan semua haba itu masuk ke dalam air. So air punya isi padu boleh digunakan sebagai jisim. Okey, dulu kita tak buat anggapan benar sebab dulu memang lalutan tuang ke dalam lalutannya atau sebuk tuang ke dalam lalutan untuk pengesaran. Okey, so itu kita pakai terus isi padu dia. Kali ini macam tak ada kaitan je. Ni air, tapi saya nak etanol. Yalah, saya sudah buat anggapan haba ini masuk dalam air. So air inilah kita sukat. Okey, faham ah? So Q sama dengan MC theta, M 100, C 4.2, theta 48 tolak 28. Mana? 48 tolak 28. Okey, dapat 8400 joule. Daripada Q saya dapat joule. Okey, tukar siap-siap kilojoule. Tak tukar pun tak apa. Tapi yang penting nanti you ingat delta H dalam kilojoule. Okey, perubahan haba, apa yang saya boleh tahu? 0.0065 mol membebaskan 8.4. So kalau 1 mol membebaskan berapa? 8.4 bahagi 0.0065. Dapat 1292.3 kilojoule sebanyak ini. Okey? Tak payah nilai positif negatif di sini sebab ini cuma kira-kira berapa. Kalau 1 mol keluar berapa? 1 mol sudah keluar 1000 lebih. Okey, baru kita buat delta H. Delta H sama dengan ini. Letak tanda negatif kerana exothermic, membebaskan. Letak tanda positif kerana endothermic. Nak tahu macam mana? Nak tahu dari segi suhu dia naik atau turun. Okey ya, tapi untuk haba pembakaran confirm negatif lah. Itu sebab dia tengok definisi dia. Haba yang dibebaskan.
Kalau sebelum itu, tiga-tiga contoh perubahan haba. Perubahan haba sama ada haba dibebaskan atau haba diserap. Untuk yang pertama, pemendakan. Kedua, pengesaran. Peneutralan. Kita letak perubahan haba. Ini haba dibebaskan terus. Sebab pembakaran tak mungkin semakin bakar, semakin sejuk punya. Dia akan jadi semakin panas. Suhu akan naik. Okey, ha? So, persamaan termokimia, bagaimana nak buat? Tulis persamaan kimia, letak delta H di belakang, jangan lupa unit dia. Kilojoule mol tolak 1. Maksud dia, 1 mol keluar berapa kilojoule. Itu maksud dia. So, tenaga, cara nak buat gambar rajah aras tenaga, satu garis, arrow, tenaga. Okey, untuk exothermic, jumlah kandungan bahan lebih tinggi daripada jumlah kandungan tenaga hasil punya. Maksud bahan atas, hasil bawah. Okey, dia turun. Lepas tu delta H ini mesti letak di lingkungan sini. Tak boleh keluar daripada garisan arrow ini. Okay, so habis lengkap untuk satu contoh ini. Okay, so you boleh okay, boleh salin lah seminit. Okay, sambil tunggu kawan nak tanya soalan ke? Ada tak soalan? Tak ada, ha? Sir, Ivan. yang untuk bilangan mol tu kan, Sir kata 4 tempat pembunuhan Yalah. Oh, okey. Semua yang tak habis titik perpuluhan, kita ambil 4 saja. You punya nilai lain sebab you ambil pecahan dia rasanya. Saya ambil sampai 0.00652. Itu dia jadi beza lah. So kita ambil 4 titik perpuluhan. Ya. Okey, Sir. Okey, siapa dah siap tu terus kepada soalan terakhir. Okey, soalan terakhir sekarang saya nak tahu theta dia. Bukan, yes. Saya MC theta, saya nak tahu theta punya jawapan. Dia bagi delta H. Okey, semua boleh cuba untuk kira. Saya bagi 3 minit dari sekarang. Delta H sudah bagi. So, sekarang kita bukan lagi nak kira delta H. Delta H sudah bagi 2016. Dia kata untuk propanol punya. Sekarang dia nak perubahan suhu. Perubahan suhu maksud dia theta. Q sama dengan MC theta. M ada, C ada. Berapa theta dia? Maka kita kena cari Q. Q boleh dapat daripada delta H. Auni Fakihah. Auni. Apa nilai theta? Berapa degree Celsius? Tak ada. Nuain Nabila, berapa degree Celsius dapat?
Tak ada respon. Siti Sarah. Okey, yang saya panggil ni you bagi jawapan. Okey, atau tak tahu. Bagi tahu. Tak ada respon ni, saya anggap you tak ada di laptop ni. Ainu. Tak ada, saya dah pick 4 orang, tak ada respon. Sasha. Syifa. Saya tengah kira lagi, sir. Oh, Ya. okey. Dapat 10.08 eh? 10.08. Okey, hampir-hampir. Okey, lagi. Siapa nak try lagi? Sir, Seorang betul ah. saya dapat 12. Okey, siapa yang cakap ah? Saya. Oh, Natasha. Okey. 12. Okey. Okey, kita bincang. Bagus. Jawapan dia 12. Okey, dia punya clue di sini ya. Sebab soalan bagi delta H, you baca soalan dia. Soalan kata delta H sama dengan negatif 2016 kilojoule mol. Ini maksud dia 1 mol keluar 2016 kilojoule. So kita boleh buat macam ni hubungan dia. 1 mol 2016 kilojoule. Okey. Lepas tu berapa mol punya keluarkan X. So ikut soalan ni jisim bahagi jisim molar kita dapat 0.005 mol. Okey, kalau you kira okey 0.00 mol sebab dia kata 0.3. 0.3 bahagi dengan mol dapat 0.005. Dapat ini di sini adalah maksud dia Q. Macam ni lah. Okey, so darab silang Q awak dapat 10.08 kilojoule. Iaitu 2016 darab 0.005. Ini Q. So bila ada Q, bila you dapat Q, baru ganti 10.08 dia akan jadi 108 ini ya, joule. 10080 joule. Baru sama dengan MC theta, M C theta. So di sini dapatlah theta. So dia punya jalan kerja macam ni. Sama ada dari atas terus kira sehingga dapat gambar raja aras tenaga atau dia suruh awak kira delta, kira theta. Itu saja. Ada dua cara je untuk pengiraan dia. Okey ya, kita lihat semula handout kita. Okey, persamaan kimia C3H7OH tambah 9/2O2, 9 pecahan 9/2O2 jadi 3CO2 tambah 4H2O. Haba yang dibebaskan apabila 1 mol propanol. Sekarang keadaan dia adalah propanol. 1 mol propanol dibakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Okey, itu saja haba dia, pembedakan maksud dia. Bacaan termometer meningkat, haba dibebaskan, tindak balas eksotermik. Okey, bilangan mol dia 0.3 bahagi dengan propanol. C3 dapat 36.
H7, 7. O, 16. H1. So, kalkulator dapat 0.005 mol. Maka maksud dia untuk eksperimen ini hanya guna 0.005 mol sahaja. Kecil. Okey, kalau 1 mol tu banyak lah, kira banyak. 2-3 mol lagi banyak. Lalutan kalau 2-3 mol, you kena pakai baudi ni. Okay, tak boleh bika. Okey, jisim macam mana? M sama dengan isi padu air darab ketumpatan. Isi padu air 200. Ikut keadaan sini, maksimum dia pakai maksimum 200. Minimum 100. Okey. So, dapat 200 gram. MC theta tak boleh. Sebab soalan tanya theta. So, tak boleh buat ini. Maka you buat bawah dulu. Kita tahu ini terbalikkan sentence dia. 1 mol membebaskan 2016 kilojoule. Macam mana saya tahu? Nah, sini. 1 mol membebaskan 2016 kilojoule. Maka 0.005 membebaskan berapa? Membebaskan 2016 darab 0.005 lah. Ikut matematik di sebelah cara tadi saya tunjuk dapat 10.08 kilojoule. Yang keluar di sini kilojoule sebab you buat kilojoule. Okay, so kita tukar ke joule balik. Kalau sebelum joule tukar ke kilojoule, sekarang kilojoule kita tukar balik ke joule. Sebab Q ini jawapan keluar joule. Okay, 10080 sama dengan 200 darab 4.2 C. Theta tak tahu. Theta soalan dia. So di sini theta dapat 12. Okay, gambar aja aras tenaga. Tenaga, okay, ini sama. Tak ada masalah. Ini 2 markah ini senang dia. Cuma jangan lupa label tenaga. Jangan buat paksi X. Itu je. Okay. Okay, last. Semakin banyak bilangan atom karbon per molekul alkohol, semakin tinggi haba pembakaran. So, maksud dia di sini, metanol, etanol, propanol, butanol, daripada 1 karbon hingga 4 karbon. Butanol punya haba pembakaran paling tinggi sebab dia ada bilangan karbon per molekul yang lebih tinggi. Jawapan dia lah. Metanol, haba pembakaran dia rendah kerana karbon dia 1 sahaja. Banding dengan yang lain 2, lepas tu jadi 3, propanol, butanol jadi 4. Itu maksud dia. Bekas kuprum digunakan untuk mengurangkan haba hilang ke persekitaran. Sila telitikan perkataan ini, mengurangkan haba hilang ke persekitaran. Semua jawapan yang sama. Kenapa pakai cawan polistirena? Untuk mengurangkan haba hilang ke persekitaran. Mengapa pakai bekas kuprum? Mengapa pakai segitiga tanah liat? Mengapa pakai pengarang angin? Mengapa pakai bongkar kayu? Semua jawapan sama, mengurangkan haba hilang ke persekitaran. Sebab bongkar kayu bagi dia rapat. Pengarang angin tahan, jangan bagi angin masuk. Itu je. Okey. Tidak boleh guna perkataan mengelakkan. Tidak ada sesiapa boleh mengelakkan haba hilang ke persekitaran. Mengelak maksud dia totally cannot prevented already. Cannot prevent. You only can reduce. Okey, mengurangkan sahaja. Okey, so ini untuk haba yang terakhir. Okey ya, snap gambar lah. Okey, snap gambar. Okey, thank you. Kita dah selesai ya untuk ni. Okey, saya tutup rekod dulu.